Selatan Tai di Rumbia di Marawi di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا له بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan,
keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Hadis 40 yang telah dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan telah diterjemah dan disyarahkan lagi oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada hadis yang ke-14 ke surat 200, perkara yang ketiga, tulisan Jawa. Rumi mak 201 perkara yang ketiga. Betul keluar dari agama Islam dan hukumannya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-14, terjemahannya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada halal darah seorang Islam kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama, janda yang berzina. Yang kedua, jiwa dengan jiwa. Dan yang ketiga, meninggalkan agamanya yang memisahkan daripada jemaah, iaitu kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang ke-14 ni diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah orang muslim ni kecuali tiga perkara. Maksud tidak halal darah orang muslim ni, orang muslim ni bila dia syahadah je mak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka haram bunuh. Kita tak boleh bunuh orang muslim ni. Bila dia bersyahadah saja, maka kita haram bunuh dia. Walaupun mungkin syahadah dia tu bermain-main, ataupun tak jelas permainan dia ataupun penipuan dia. Walaupun mungkin dia kata dia masuk Islam, dia syahadah, tapi hakikat hatinya tu tidak ada. Sekalipun dia bersyahadah dalam keadaan dia meyakini bukan ataupun menafikan syahadah dia, tetap dikira dia sebagai seorang muslim. Sebab yang hati itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kecuali memang dia menafikan dengan lisan, maka ketika itu barulah tidak termasuk dalam darah yang diharamkan tadi. Bila masuk saja orang Islam, maka ketika itu darah tu diharam. Maksud darah ni haram bunuh, tak boleh nak bunuh, kecuali tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertamanya sayyibuz zani. Yang kita dah bincang, sayyibuz zani ni janda ataupun isteri orang yang pernah berkahwin, orang yang dalam keadaan berkahwin, yang pernah merasai jima lalu dia berzina, ni hukum bunuh. Hukum bunuh kat situ dengan lempar batu, ataupun dipanggil sebagai apa panggil? Rejam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, iaitu bunuh. Si A bunuh si B, maka si A tadi boleh dihukumkan bunuh, dan bunuh ke atas dia pun bukan kita,
ataupun bukan waris CB tadi, tetap atas kewajipan penguasa. Yang ketiga, watariku lidinihil mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan jemaah kerana agama. Maksudnya dia murtad. Golongan murtad ni baru dibolehkan hukum bunuh. Murtad ni kepelbagaian, sama ada dia menafikan agama ataupun dia menafikan perkara yang disyariatkan di dalam agama. Dan perkara yang disyariatkan dalam agama itu pula bukan perkara furuk, tetapi perkara asal. Macam contoh solat 5 waktu, ataupun puasa dalam bulan Ramadan, haji, zakat, sebagaimana yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang Sayyidina Umar ni berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni orangnya lembut, tapi bila sampai ketika tu di bawah pemerintahan dia, ada satu perkampungan puak yang menafikan zakat dan tidak mahu membayar zakat. Maka fatwa ataupun iftak Sayyidina Umar perang ketika tu. Walaupun bagi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar perang, bagi Sayyidina Umar tidak berselisihan. Tetapi akhirnya Sayyidina Umar mengakui kesilapan dia dalam mengiftak ketika itu. Tindakan Sayyidina Abu Bakar itu benar. Jadi penafian sehingga membuatkan seseorang itu murtad sama ada dengan agama, iaitu dia mengakui bahawa dia bukan lagi Islam, ataupun dia dah melakukan sesuatu perkara, baik sama ada akidah dia ataupun lisan dia ataupun perbuatan dia yang menggambarkan seperti dia menyokong orang lain, agama lain, membenarkan agama lain. Maka ketika itu hukumnya murtad. Ataupun dia menafikan sesuatu perkara yang menjadi asal hukum di dalam syarak, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji yang tak dinafikan lagi. Muka surat 201, perkara yang ketiga. Keluar daripada agama Islam dan hukumannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan lagi sabdanya mengenai orang yang halal darahnya, iaitu orang yang meninggalkan agamanya, yang berpisah ataupun bercerai ianya seseorang daripada kumpulan dan jemaah kaum muslimin, sama ada dengan memeluk agama lain ataupun tidak. Jadi di antara perkara yang Nabi sebut halal darah dia, maknanya boleh bunuh ke atas dia. Tak termasuk orang yang terpelihara darah. Orang yang terpelihara darah tak boleh bunuh, hukumnya haram bunuh, iaitu orang Muslim. Tetapi dalam Muslim tadi pula ada 3 golongan, dan salah satu daripadanya yang dibolehkan hukum bunuh ke atas dia, maka orang yang keluar daripada agama, Nabi kata. Baik sama ada dengan cara dia menafikan apa yang telah disyariatkan secara qat'i, bukan furuk. Masuk furuk ni perkara-perkara cabang, masalah-masalah cabang. Contohnya seperti kunut subuh. Jadi kalau setakat berbalah kunut subuh tu tak adalah hukum murtad. Ataupun zikir wirid lepas sembahyang. Ataupun dalam menetapkan tarikh Islam baru-baru ni, kan, Malaysia hari 10 Zulhijjah hari Khamis, Saudi hari Rabu. Tu tak ada masalah. Tu benda-benda furuk semua tu. Tak payah nak gaduh-gaduh lah. Semuanya betul. Yang salah tu orang tak ngaji. Jadi yang tak bolehnya benda qat'i. Benda qat'i ni contohnya seperti solat, syahadah, rukun Islam yang 6 tu memang tak boleh nak Kalau ada orang yang menafikan, maka kewajipan ke atas pemerintah ataupun penguasa supaya mengarahkan seseorang tersebut yang menafikan tadi supaya bertaubat, tarik balik. Maka ketika tu nak tak nak, kalau dia tetap teruskan penafian dia, barulah dihukumkan bunuh ke atas dia tadi. Orang yang tersebut dinamakan murtad, golongan yang menafikan secara menafikan baik sama ada perkara yang bersangkut paut tentang syariat ataupun agama,
Dua perkara tersebut dinamakan golongan ni golongan murtad. Golongan murtad. Dan terjadi murtad di antaranya ialah dengan sebab i'tiqad yang mengkafirkan, seperti dengan ingkarnya terhadap rukun Islam yang telah diwajibkan, dengan menghalalkan benda yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Allah, dengan memaki Allah dan Rasulnya, dan menghina Al-Quran. Itu semua tu, baik secara langsung ataupun secara tak langsung. Ingkar, pertamanya ingkar terhadap rukun Islam. Ni Syekh dia Ustaz Mustafa Abdul Rahman ni dia perincikan lagi. Contohnya seperti mengingkar terhadap rukun Islam yang telah diwajibkan. Itu pertama. Rukun Islam ada 5 mak 5 ke 6. Nah, sebelah-sebelah tu je dah lain dah. 5 ke 6. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Yang 3, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, haji. 5. Dah 5 Confirm Confirm. Selesai. Jadi dia nafikan salah satu. Baik sama ada syahadah tadi dia nafikan syahadah. Dalam nafikan syahadah tadi pula, perkara yang bersangkut paut sama ada dengan hak Allah ataupun perkara yang bersangkut paut dengan hak Nabi SAW. Dia nak beriman dengan Allah tapi dia tak nak beriman dengan Nabi. Tak boleh. Dia nak beriman dengan Allah. Saya beriman dengan Allah SWT, tapi dia menafikan apa perkara yang datang daripada Nabi SAW. Ni kafir ni. Ataupun dia beriman dengan Nabi SAW, dia beriman dengan Nabi, tetapi dia tidak beriman dengan Allah SWT. Tidak beriman dengan Allah ni kepelbagaian mak. Beriman dengan Allah ni baik sama ada beriman dengan zat Allah, sifat Allah, sampai setiap perkara yang datang daripada Allah SWT. Perkara yang paling kecil sekali, kalau kita lihat, saya nak beriman dengan Al-Quran tapi saya tak nak beriman dengan Injil, pun batal. Sebab dalam kewajipan keimanan terhadap Allah ni, salah satu daripada rukun iman meyakini kitab-kitab Allah. Mempercayai kitab-kitab Allah, tetapi yang beramalnya pada Al-Quran. Maknanya Injil, Zabur, Taurat, Injil, Zabur itu wajib beriman. Al-Quran tu wajib beriman. 4 kitab tu wajib. Sebabnya yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi itu ada 4 kitab. Ini wajib. Tapi suhufnya itu ada 100 suhuf. 100 suhuf ni helaian yang diturunkan oleh Allah SWT, tapi tidak dikira sebagai kitab. Itu Nabi Allah Adam ada suhuf, Nabi Allah Ibrahim ada suhuf, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Ismail ada suhuf. Mereka yang tak ada kitab, dia ada suhuf. Ada 100 suhuf yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para Nabi. Yang tidak ada di kalangan mereka yang menerima kitab, maka diturunkan suhuf untuk sebagai tanda syariat Allah SWT ke atas mereka. Maka suhuf itu tidak wajib kita imani. Dia tak termasuk dalam bab rukun iman mempercayai dan meyakini kitab tadi. Kerana yang wajib diimani kitab tersebut hanya 4. Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Keempat-empat ni wajib iman, tapi beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran. Dan dia tak boleh nafikan, kecuali kitab-kitab tersebut telah dimonopolit balik macam hari ni. Kitab Zabur tu tidak lagi kitab yang sebenar, telah ditulis dengan penuh penipuan, pemalsuan yang berlaku. Zabur, Injil, Taurat. Kecuali kalau besok kita jumpa kitab yang sebenar, sebagaimana kitab yang diturunkan oleh Nabi Allah kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud. Jadi waktu tu wajib kita imani, tapi tak wajib kita beramal, kerana beramal tu hanya kitab Al-Quran. Ini dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menghalalkan benda yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul. Contohnya seperti arak. Arak tu memang qat'i. Dia katakan hukum qat'i.
babi, itu qat'i. Sebab jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dan benda tu perkara yang tak boleh dinafikan lagi. Rokok, macam mana rokok ya? Rokok tu termasuk furu'. Dia masuk masalah furu'. Masalah furu' ni tak ada masalah. Saya berpegang dengan mazhab ni, saya berpegang dengan pandangan ni, saya berpegang dengan ni, tak ada masalah. Itu furu', rokok furu'. Tapi arak jangan. Yang Nabi sebut secara jelas 7 ke 9 perkara tu memang jual, beli, tunjuk, pembuat, bawa, driver lori, semua sekali itu sangkut tu. Mana ada saya cuma driver lori je. Saya driver lori, saya tak minum pun. Tak, saya cuma jual je, jual. Tak, Nabi sebut jual, jual pun haram. Jual pun haram. Tak, saya tak minum. Mana ada, tak ada haram lah. Yang haram minum, dia lafikan. Penguatkuasa dapat tangkap dia. Lalu ketika tu dia kata saya tak kata. Penguatkuasa kata walaupun jual tetap haram. Walaupun jual tetap haram. Lalu dia kata, oh ya ke, saya tak tahu atas kejahilan. Lalu dia bertaubat, suruh taubat. Dia taubat. Maka ketika tu hanya dikira dia sebagai fasik. Ke taubat dia, saya masalah. Tapi kalau katalah penguatkuasa kata, sekalipun bawa lori dia pun haram, jual pun haram. Dah, mana ada, suka hati saya lah. Kan hari ni orang tak boleh ditegur. Makin ditegur makin ketegak. Makin ketegak, makin keras manusia hari ni, mak. Jadi dia tetap makin tak apalah. Ini macam baru-baru ni sahabat-sahabat daripada Jabatan Agama tangkap orang berkhaluat, mak. Hari ni ada satu golongan lagi, orang kena tangkap berkhaluat. Akhirnya dia nak melepas daripada Jabatan Agama. Dia tu isytihar, saya bukan Islam. Senang ya. Na'udzubillah min dzalik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Teruk ini, mak. Akidah makin jelas. Nabi sebut 1400 tahun dulu. Pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Hari ni orang buat main-main iman. Kenapa? Nilai hidup tu dengan akal. Itu sebabnya berjalan atas ego. Hari ni kita berjalan atas ego dan sombong dan jahil. Dengan memaki Allah dan Rasulnya dan menghina Al-Quran. Dengan cara apa tadi? Dia menafikan dengan memaki Allah dan Rasulnya Allah dan menghina Al-Quran. Itu salah satu jalan dia. Baik sama ada dia memaki secara jelas ataupun dia menafikan. Menafikan tu pun secara tak langsung dia telah menghina. Contoh paling terdekat isu kalimah Allah tu. Ini bukan benda kecil tau. Ini benda besar. Kalau tak tahu, mak, lebih baik diam. Tak tahu, diam. Jangan sampai mengulas. Sekecil-kecil ulasan dalam permasalahan kalimah Allah yang boleh merosakkan akidah, dahlah buat apa nak bising-bising. Lantaklah dia nak pakai ke, dia tak nak pakai ke, apa ke, janji. Mak, batal akidah, mak. Rosak akidah masa tu. Rosak tu akidah. Lebih baik diam. Jangan ulas. Kenapa nak bising-bising sangat kalimah Allah? Dia siapa-siapa pun boleh. Habis, batal. Tak. Kalimah Allah tu, mak, dia mesti dipakai pada zat dan juga sifat Allah. Allah tu, mak, kataan Allah tu, kalimah Allah tu, asma, dia bukan Tuhan. Allah tu bukan tu. Allah tu bukan tu. Allah tu Tuhan ke tak? Allah tu kalimah Allah tu. Kalimah Allah tu, mak, kalimah Allah tu dia Tuhan ke tak? Kalimah Allah tu bukan Tuhan. Yang Tuhan tu mana, mak? Sifat wajibal wujud. Sifat wajibal wujud. Sesuatu yang wajibal wujud tu Allah. Sesuatu wajibal wujud tu Tuhan.
Jadi Allah tu apa? Allah tu salah satu daripada nama tu Tuhan. Allah itu adalah salah satu daripada nama tu Tuhan. Yang Tuhan itu betul mana? Zat wajibal wujud. Zat wajibal wujud. Zat yang wajib wujud. Itulah Tuhan. Dan Allah tu pula adalah salah satu daripada nama tu Tuhan. Dan Allah itu bukan Tuhan, tapi satu nama daripada salah satu nama tu Tuhan. Dan nama tu pula tak boleh digunakan selain daripada hanya zat wajibal wujud. Jadi kalau dia nak guna kalimah Allah itu pada sesuatu benda yang lain, bila orang yang membenarkan, mengiyakan baik sengaja ataupun tak sengaja, secara tak langsung, batal akidah. Sebabnya jangan pandang remeh isu kalimah Allah tu. Tak apalah, Tuhan tu kan seluruh alam. Jadi mana? Dekat JPN sendiri pagi mak dapat cucu, 7 hari lepas tu mak pergi JPN, mak kata saya nak daftar nama, boleh tak saya nak letak nama anak cucu saya Allah? JPN pun tak bagi mak. Kenapa? Dia ada ta'rifan dan ada tempat letak dia, dan bukan boleh suka-suka hati. JPN tu sendiri pun ada letak ta'rif, tak boleh guna kalimah Allah. Dan dalam kitab akidah pula, kalimah Allah tu mesti diletak pada zat wajibal wujud, dan orang lain tak boleh pakai. Kalau nak pakai mesti Abdullah. Itu sebabnya dalam isu kalimah Allah ni lebih baik senyap. Jangan dipandang remeh perkara itu, sebab dia bersangkut paut dengan hak Allah. Gitu juga perkara-perkara lain tentang apa yang terkandung dalam Quran yang bersangkut paut dengan hukum. Kalau saya yakin, seingat saya lah, kita pernah bincang tentang masalah hukum qisas hudud pada pertemuan sebelum-sebelum ni. Jangan sekali mengulas, sebab benda tu hukum qat'i, termasuk hukum qat'i yang telah jelas Allah sebut dalam Al-Quran dan tak boleh dinafikan. Kita tak boleh buat hukum hudud dekat dalam Malaysia, sebab dalam Malaysia ni masyarakat majmuk. Batal akidah batal akidah. Sebab Allah bukan letak kat situ bersyarat. Allah perintah hukum qisas, Allah perintah hukum hudud tersebut, bukannya letak bersyarat. Jika negara kamu tu negara Islam, semuanya rakyat Islam, itu lain. Maknanya benda tu hukum pelaksanaan bertaklik. Jadi bila tanpa ta'liq, tak kira lah Islam tak Islam ke, maka ketika tu wajib laksana. Ini dia. Itu sebabnya berhati-hati. Takut-takut ada ungkapan-ungkapan kita secara tak langsung yang boleh mengundang kepada batalnya akidah. Itu sebabnya Imam Syafi'i sebut orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa memperbaharui syahadah dia. Pagi mak dia bersyahadah, tengah hari dia bersyahadah, petang dia bersyahadah, malam dia bersyahadah. Dan setidak-tidak Imam Syafi'i kata, bangun pagi kita mulakan hidup dengan syahadah, dan malam hari sebelum kita tidur kita akhiri dengan syahadah. Kerana takut-takut ada pandangan ataupun ungkapan lisan kita yang membuatkan akidah kita runtuh secara kita tak sedari. Alhamdulillah. Orang yang murtad dituntut kembali kepada Islam dengan jalan taubat, kerana ia telah jadi orang kafir yang berpisah dari golongan umat Islam. Tentang kufurnya Allah telah terangkan dalam Al-Quran sebagaimana ayat berikut. Dalam suratul Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Dan barang siapa daripada kamu yang berpaling daripada agamanya, lalu ia mati padahal ia tetap kafir. Maksud tetap kafir ni, dia tak sempat bertaubat. Dia tidak bertaubat, dia mati dalam keadaan tidak bertaubat.
maka gugurlah segala amal mereka di dunia dan di akhirat. Maknanya apa yang dibuat, segala kebaikan tadi semuanya lenyap, hancur, habis. Dan mereka akan kekal di dalamnya, iaitu di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini secara jelas Allah Ta'ala sebut sesiapa yang dalam keadaan berpaling daripada agama, sama ada dia berpaling secara agama ataupun salah satu daripada masalah agama, perkara syariat yang qat'i tadi. Sama ada dia berpaling dengan agama ataupun dia menafikan apa yang ada di dalam agama yang telah disyariatkan secara qat'i tadi, bukan secara furu', secara qat'i. Dia nafikan. Maka ketika itu pemerintah arahkan kepada dia supaya dia tarik balik, dan dia nafikan apa yang telah diperkatakan, diungkapkan, lalu dia bertaubat pada Allah. Kalau dia enggan, sampailah 3 kali perintah tadi dilaksanakan ke atas dia enggan, ingkar, maka ketika itu barulah jatuh hukum bunuh, ataupun dikira dia murtad, baru dikira bunuh. Bila dah dibunuh tadi, maka ketika itu dia tidak ada mandi, kafan, solat, dan tak boleh tanam di dalam kubur orang Islam. Ni masalah ni mak, sampai tahap satu perkara yang susah nak dijaga dalam masyarakat kita hari ni, orang bunuh diri. Ni sangat-sangat susah. Wallahualam lah, saya tak pernah jumpa lagi kawan-kawan daripada Jabatan Agama dia bercakap tentang isu ni. Tapi biasanya saya bercakap dengan orang yang pengurusan jenazah. Memang sangat susah Ustaz, dia kata. Sampaikan memang kita nampak jenazah yang memang mati dalam keadaan bunuh diri ni Ustaz, dia kata, memang tanah tak terima dia. Saya bersembang dengan seorang hamba Allah yang dia mengurus jenazah hampir 30 tahun. Dekat 30 tahun je dia urus jenazah daripada A sampai Z. Masa A sampai Z ni, kafan, mandi, kafan, sembahyang, tanam, kubur pun dia buat. Jadi dia kata, Ustaz, dia kata, Allah Akbar, dia kata 30 tahun ni bila kata jenazah tadi bunuh diri, bunuh diri ni macam-macam lah. Sama ada dia gantung diri ke, atau dia minum racun ke. Bila kata dia bunuh diri saja, memang bila kami nak tanam tu, tanah tak boleh terima, tak boleh nak masuk. Masuk kepala, kaki tak lepas, masuk kaki, sampai ke akhirnya kami terpaksa letakkan jenazah tadi, lalu kami pijak jenazah. Pijak jenazah mak, supaya rangka dia tu patah, rup. Tu kira akhir dah, dia kata tak boleh buat dah. Naik atas jenazah, sebab kalau tolak nampak sangat, jadi pijak. Na'udzubillah min zalik. Sebab memang dah bukan tempat dia, bukan kubur tu tempat dia. Orang bunuh diri ni kira batal lah iman dia, dosa besar. Tak boleh tanam dalam kubur kawasan orang Muslim. Sebabnya berhati-hati. Dan orang murtad sebagaimana telah diterangkan di dalam, dan orang murtad sebagaimana telah diterangkan adalah orang kafir. Orang murtad ni orang yang keluar daripada agama, sama ada dia menafikan agama ataupun menafikan salah satu daripada perkara yang disyariatkan dalam agama, orang ni orang kafir. Tetapi masih diberi peluang untuk kembali lagi kepada agama Islam. Boleh tak dengan dia bertaubat dan dia memperbaharui syahadah dia? Dia bertaubat pada Allah SWT dan memperbaharui syahadah. Yang sampai Allah Ta'ala tolak orang kafir ataupun orang murtad ni, orang syirik ni, iaitu orang yang tidak bertaubat. Dia mesti taubat. Tetapi masih diberi peluang untuk kembali lagi kepada agama Islam. Kalau peluang ini tidak digunakan sedangkan dia masih tetap dalam kekufurannya, maka wajiblah dijalankan hukuman ke atasnya, iaitu dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu man baddala dinahu faqtuluh. Nabi kata, barang siapa yang menukar agamanya, maka hendaklah kamu bunuh akan dia. Hadis sahih. Hadis ni hadis sahih, Pak. Siapa yang tukar agama, maka wajib bunuh. Wajib bunuh dekat situ setelah dia engkar daripada kembali untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi kalau dia tetap ikrar, maka betul. Kalau dia tak ikrar, dia bertaubat, memang atas kejahilan saya minta maaf, dia tarik balik apa semua sekali, dan dia membenarkan apa salah yang telah dia buat, maka setelah tu barulah dikira ataupun terlepas daripada hukuman bunuh. Sama ada dia betul ke, dia tak betul ke, terserah pada Allah. Yang penting apa yang diungkapkan. Itu bukan hak kita selepas ni. Sebab dunia bukan tempat hukuman. Dunia ini bukan tempat hukuman. Jadi sampaikan tahap orang minum arak ke apa, wajib atas penguasa ambil tindakan. Tapi kalau dia terlepas, itu dunia ini bukan tempat hukuman. Macam tu juga kita bincang pada pertemuan yang lepas tentang isu orang berzina. Tapi kalau katalah saksi tadi dia buat pengakuan ataupun dia buat laporan tentang orang berzina, lalu dia kena cek, silap-silap dia yang kena. Habis orang berzina tu pula dia tak buat pengakuan, dia kata mana ada saya berzina. Jadi jangan kita lihat hanya satu lapis saja dia lepas, bukan itu seronoklah buat pengakuan bahawa dia tak berzina lepas. Tak. Kerana dunia ni bukan tempat hukuman. Dunia ni ada tempat pendidikan. Allah didik kita dengan kepelbagaian hukum, sama ada perintah ataupun larangan, batas tadi. Hukuman adalah akhirat. Maliki yaumiddin. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu besok ke akhirat, semuanya akan diperlihatkan, akan dihisab. Segala amalan kita baik ataupun buruk, dan semuanya itu akan dibalas oleh Allah SWT. Kalau baik, baiklah balasannya. Kalau tak baik, sebaliknya, maka. Dan semuanya itu kembali kepada rahmat Allah SWT. Dan kita tak boleh nak mencemuh ataupun mencubit keburukan orang lain. Sebab dunia ni kita tak tahu kesudahan kita bagaimana. Sebab syurga besok di akhirat, syurga itu sendiri telah digambarkan bahawa banyak penempatnya, ahli-ahlinya adalah berlatar belakangkan orang maksiat. Dan kebanyakan penempat ahli neraka itu adalah orang-orang taat. Kenapa jadi sedemikian? Mudah je. Kita hidup atas dunia ni, mak, jangan sombong. Sombong ni macam mana? Sombong ni mudah je. Nabi SAW gambarkan orang sombong ni, iaitu orang yang rasa diri dia baik daripada orang lain. Bila ada je rasa diri dia baik daripada orang lain, maka tu sombong. Tu jelas Nabi sebut secara hadis sahih. Nabi gambarkan gambaran sombong yang paling mudah, iaitu bila dia rasa diri dia baik daripada orang lain. Tandanya mana, mak? Tandanya iaitu dia nampak salah orang, dia nampak silap orang, mudah nampak salah orang, mudah nampak silap orang. Yang dia nampak orang je yang salah, diri dia tak pernah salah. Itu sebabnya kenapa Allah SWT jadikan dosa. Kenapa Allah jadikan dosa? Kenapa Allah jadikan kesalahan? Orang yang duduk dalam dunia inilah yang rasa dosa, rasa bersalah, rasa silap. Sampai tahap, mak, dia dosa, rasa silap, betul dan silap, betul dengan silap. Betul silap ni, mak, dua benda ni, dia dua benda dia. Betul silap. Kalau mak letak benda betul dalam diri dia, dalam diri kita, kita letak betul ni dalam diri kita, maka kita akan nampak orang lain silap. Tapi kalau kita letak silap tu dalam diri kita, mak, maka kita akan nampak orang lain betul. Itu tanda dia. Kalau dia nampak masih lagi mata dia tu melihat, dia nampak orang tu silap, mak, maknanya walaupun dia tak membenarkan diri dia tu rasa betul, tapi dia masih lagi mata dia tu nampak orang tu silap, sebenarnya dia dalam diri dia tu ada terbina rasa betul. Walaupun dia tak kata, dia tak rasa dia betul, tapi dia nampak orang tu silap. Dia punya kira-kira macam tu je hidup kita atas dunia. Jadi bila ada rasa betul je, mak, kalau kita cakap bahasa kasar dia lah, bahasa kasar, sebenarnya dia dah meletak sebelah kakinya dalam neraka Allah SWT. Jadi segala amalan dia, sembahyang dia, puasa dia, zakat dia, bangun malam dia, apa sekalipun amalan tu tak ada nilai bagi Allah bila ada sifat sombong. Ni yang Nabi SAW sebut, sebesar zarah ada sombong dalam diri, mak, maka takkan cium bau syurga. Apa?
Istidrak lain. Istidrak ni pula nilaian daripada sesuatu yang datang daripada Allah. Setiap apa yang kita terima dalam dua tangan kita, segalanya itu datang daripada Allah. Jadi bila datang daripada Allah ni pula mak, dia akan datang dengan dua keadaan. Pertama, dia datang dengan nikmat. Yang kedua, dia datang istidraj. Dan dua tangan. Okey, dia datang Allah datangkan. Macam mana kita nak tahu dia datang sama ada nikmat ataupun istidraj? Tandanya para ulama sebut, iaitu sesuatu yang kita dapat tadi, maka dia menjadi sebab untuk kita semakin dekat dengan Allah. Maka tu ni nikmat. Tapi bila kita dapat sesuatu benda tu mak, membuatkan kita tu lupa, leka, walaupun benda tu benda baik, nampak baik, tapi membuatkan kita rasa sombong, kita rasa kita lebih baik, ataupun kita tak rasa kita baik, konon-konon kita rasa kita salah, tapi kita nampak orang salah. Kita nampak orang tu salah, orang tu kecil, orang tu gini begini, kita nampak kesilapan orang tu, kelemahan orang tu, kita nampak. Maka tu apa yang dapat pada dua tangan kita tu dikira istidraj. Walaupun benda tu benda baik. Contohnya apa ya? Contohnya solat. Kita ambil benda paling mudah, solat. Solat ni pagi, petang, siang, malam kita buat. Kalau katalah solat tadi membuatkan pembinaan dalam hati kita makin kecil, makin rasa bersalah, makin rasa kita insaf, makin rasa kita ni silap, makin kita nampak orang baik, kita nampak tak ada kekurangan pada orang lain, makin kita nampak orang baik. Biarlah orang tu zalimi kita, dia tekan kita, dia marah kita, dia hina kita sekalipun, kita nampak dia baik dan kita tahu silap kita. Padahal silap dia, tapi kita nampak dia silap kita. Maka solat itu satu nikmat. Tapi kalau katalah solat dia tu, dia rasa solat tadi tak ada benda tu, dia rasa dia baik, dia rasa dia hebat, ataupun perasaan tu tak bermain, syaitan tutup. Ni syaitan ni kerja ni mak. Tapi ada pula, dia nampak pula orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang ni salah, orang ni silap, nampak salah orang. Walaupun dia tak kata, dia tak rasa dia, tapi dia tak ada rasa dia silap. Dia tak rasa dia silap. Jadi solat tu istidraj. Ni benda yang tu saya kata tadi, benda tu dua je mak. Benar, salah. Kalau tak letak, kalau katalah dia letak benar tu dalam diri dia, maka benar tu dia, kalau katalah benar tu ada dalam diri dia, maka dia akan nampak orang lain salah. Kalau salah tu dia letak dalam diri dia, maka dia akan nampak orang lain benar. Dikira setuju. Sebabnya Nabi SAW tu gambar begitu. Benar, senang. Kalau kita lihat pula contoh dalam rumah tangga Nabi SAW. Ummu Salamah hantar lauk, Sayyidina Aisyah tak nak masak. Lepas tu pembantu Ummu Salamah tadi hantar lauk, beri salam, buka pintu. Bila buka pintu saja, Sayyidina Aisyah kata, ya kenapa? Ummu Salamah pesan hantar lauk untuk Rasulullah. Jadi lauk terus serah pada Sayyidina Aisyah. Rasulullah kan rumahnya bukan besar, dia dengar, terus lari ke belakang, takjub. Sebab apa? Dia suka masakan Ummu Salamah. Jadi Sayyidina Aisyah bila nampak Rasulullah tu datang dalam keadaan beria kan, cemburu tak? Masya Allah, cemburu dia. Cemburu mak, campak makanan tadi, dicampak. Ni cemburu benda biasa mak. Itu sebabnya orang cemburu ni jangan kita layan, dan jangan kita rasakan itu satu benda yang tak, benda tu normal, dan benda tu baik. Benda tu baik mak. Jangan kita nafikan sifat cemburu yang ada pada orang. Benda tu baik. Sayyidina Aisyah campak. Pembantu Ummu Salamah tadi bila nampak saja Sayyidina Aisyah dah marah tadi, dia pun lari. Dia lari. Rasulullah ketika tu terus ke belakang, panjangkan cerita mak, ketika tu Rasulullah sendiri yang minta ampun, minta maaf dengan Sayyidina Aisyah.
Dia nampak salah dia. Kenapa? Kerana dia letakkan salah tu tetap pada diri dia. Begitu juga ketika Rasulullah pergi Taif. Waktu Rasulullah pergi Taif, mak, ni benda besar sikit. Rasulullah pergi Taif, bila penduduk Taif tadi campak batu, campak macam-macam, tak terima, sampaikan berdarah, sampaikan Rasulullah keluar daripada Taif tu, mak, dalam keadaan campak Rasulullah tu basah disebabkan darah yang mengalir dari tubuh Rasulullah. Waktu Rasulullah keluar dengan Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi SAW, keluar, ditarik, bawa keluar tu. Lalu mereka pun, Rasulullah SAW tu bersandar di pohon tamar. Lalu datang para malaikat, ada riwayat kata Jibril sendiri turun, ada riwayat kata malaikat yang jaga bukit turun, minta pada Rasulullah, minta izin supaya Rasulullah benarkan, izinkan supaya mereka angkat bukit dan lemparkan kepada Taif, supaya Taif hancur, dihancurkan, mak. Apa kata Rasul? Jangan, mungkin ada salah aku. Ni kata-kata yang pertama, mak, mungkin ada silap. Nampak tu, mak, dah sampai orang baling batu, memang tak terima dakwah pun. Rasulullah kata mungkin ada salah. Mak, kisah pula jiran Rasulullah. Bagaimana seorang makcik Yahudi yang setiap kali Rasulullah lalu depan rumah dia, kan naik atas, dia nampak je Rasulullah lalu, mak, naik atas rumah loteng tu, kemudian dia lempar daripada atas air kotor, najis, habis basah. Sampaikan sahabat bertanya, Rasulullah, kau kalau tahu dah, kenapa masih lagi lalu di hadapan rumah makcik tu? Rasulullah kata mungkin ada silap. Cuba bayangkan, mak, itu sebabnya silap tu kena letak dalam diri. Bila letak dalam diri, mak, dia akan nampak orang lain walaupun orang tu memberikan satu benda yang tidak baik, najis tu, Rasulullah masih lagi nampak benda tu baik. Ni yang kita nak tanam dalam diri kita. Sebab apa? Rasulullah nak hapuskan terus sifat takabur tadi. Kerana Rasulullah kata apa? Sebesar zarah sifat takabur itu tumbuh dalam hati kita, maka takkan cium bau syurga. Dia tak guna segala amalan kita. Sebab amalan kita tu jelas Nabi SAW sebut bukan menjadi kayu ukur untuk letakkan kita masuk dalam syurga. Yang masuk syurga tu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, bukan ibadah kita. Jadi apa ibadah kita selama ni tak guna, disebabkan sifat takabur tadi tu. Sebabnya berjalan atas dunia tu jangan ada benda tu. Bila berjalan atas ada benda tu, mak, dalam diri. Itu tadi tu ulama jelaskan secara terperinci. Dia dua je, benar salah. Kat mana kita nak letak dalam hati kita, diri kita? Selagi mana ada perasaan benar dalam diri kita, mak, selagi itulah kita akan nampak salah orang. Habislah, rugilah kita. Dah tak ada nilai lagi apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan. Dosa orang murtad adalah sabit dengan nas Al-Quran, sebagaimana telah diterangkan manakala hukumannya adalah sabit dengan hadis dan ijma' para sahabat. Dua daripada mereka ialah Muaz bin Jabal dan Ibn Abbas, yang meriwayatkan tadi. Dengan yang demikian, maka pendapat jumhur menetapkan bahawa orang yang murtad wajib dihukum bunuh, sama ada lelaki maupun perempuan. Mengenai bilakah orang murtad itu dibunuh, setengah pendapat mengatakan dibunuh dengan segera supaya tidak melambatkan hak Allah SWT, dan setengah pula mengatakan diberi tempoh selama 3 hari untuk ia bertaubat dalam masa itu. Di antara ulama yang menyetujui pendapat ini kerana ada juga kesempatan untuk ia kembali kepada kebenaran dengan penuh tanggungjawab. Kerana bukan hukuman, bukan menghukum, tetapi nak mendidik dan berusaha sehabis mungkin supaya manusia ini seramai mungkin terselamat daripada neraka Allah dan dibawa masuk ke dalam syurga. Bukan kerja kita menghukum. Kerja kita ialah menyayangi manusia sehabis mungkin supaya manusia bersama-sama, dan akhirnya Allah juga menyayangi kita untuk bawa masuk dalam syurga. Kan dia hukum orang tu. Yang ulama sebut orang yang sibuk menghukum orang ni, dia tak sempat nak muhasabah diri dia. Dia tak sempat nak muhasabah diri dia kerana sibuk memuhasabahkan orang. Orang yang duk sibuk memuhasabahkan orang, dia takkan sempat untuk muhasabahkan diri dia. Itu
Itu sebab Nabi ajar pada kita lebih baik banyak senyap daripada duk nilai orang, sibuk orang tu betul, orang tu tak salah, orang tu salah, orang ni salah, orang tu tak betul. Maknanya dia tak sempat dia nak menilai dia tak betul. Ni dia. Wallahu a'lam. Tiba-tiba bertunjuk dan dilalah. Ini perkara yang ketiga daripada hadis Nabi SAW yang dibolehkan bunuh, yang terkeluar daripada haram bunuh ataupun halalnya darah seorang tersebut, iaitu golongan murtad yang keluar daripada agama, sama ada dia tu menafikan agama ataupun bertukar agama ataupun menafikan sesuatu perkara yang telah menjadi qat'i di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, baik sama ada melalui Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah, pemahaman dan juga kekuatan pimpinan kepada kita untuk senantiasa duduk dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyak kita harapkan Allah berikan kita perlindungan daripada sesuatu perkara yang tidak diingini, dan kita harapkan Allah beri pada dua tangan kita ialah sesuatu yang menjadi sebab untuk datangnya rahmat Allah dan membawa kebaikan pada diri kita, pasangan dan keturunan kita di dunia dan akhirat. Dan kita harapkan juga pada Allah supaya Allah jangan bagi kita sesuatu perkara yang menjadi sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, pasangan kita dan anak keturunan kita, dan semoga kita baik di dunia dan baik di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu min kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.